Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada pagi ini untuk kita sambung kitab Minhajul Abidin di bawah tajuk di bawah peringkat godaan, halangan ataupun yang mengganggu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahawa antara halangannya yang pertama iaitulah masalah rezeki dan juga tuntutan hawa nafsu. Kita duk fikir masalah rezeki, cari rezeki dan sebagainya sehingga mengganggu, menggoda ibadah kita, terganggulah ibadah kita. Jadi di dalam kitab ini dia letak beberapa penerangan, dan kita masih lagi di bawah bahagian keempat, benteng tawakal. Kita sambung pada muka surat 274 di mana dahulu didatangkan soalan kepada kita, dikatakan bahawa adakah dengan berusaha mencari rezeki itu menjadi bertambah, menjadikan rezeki kita bertambah dengan berusaha menjadikan rezeki bertambah, ataupun sebaliknya, yakni kalau kita tidak berusaha, adakah rezeki kita akan berkurang. Jadi soalan itu diajukan adakah dengan berusaha mencari rezeki maka menyebabkan ia bertambah, ataupun kalau tak cari rezeki kita kurang. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, pada dasarnya rezeki seseorang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, dan Allah telah tetapkan dan telah ditetapkan jumlah maupun waktu dia. Umumnya macam tu. Umumnya dasarnya rezeki Allah Ta'ala dah tulis dah. Allah Ta'ala dah tulis dan ditetapkan dari sudut jumlah dia, waktu dia, bila kita dapat, berapa kita dapat, ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah tidak pernah merubah keputusannya. Menurut pendapat para ulama solehin, dia kata bahawa Allah Ta'ala tak ubah pendapat. Maknanya Allah Ta'ala tak ubah dah keputusan dia. Banyak tu dapat, banyak tu lah. Waktu tu dapat, waktu tu lah. Mana Allah Ta'ala tentukan rezeki kepada kita. Pukul berapa kita dapat. Banyak mana kita dapat. Maknanya itulah dia rezeki kita. Baik. Ini mengikut menurut pendapat para ulama salihin. Pendapat tersebut ditentang oleh murid-murid dia. Antaranya adalah Hatim dan juga Syakik. Mereka berpendapat, ini mana pandangan anak murid kepada ulama ni pula kata, yang tu dia kata dia tak setujulah. Antara anak murid kata Hatim dan juga Syakik. Mereka kata rezeki tidak akan bertambah dan berkurang kerana perbuatan seseorang. Tang situ masih sama lagi dengan apa yang disebut oleh ulama soleh tadi. Akan tetapi harta benda boleh bertambah dan berkurang. Maksudnya harta benda yang maksum. Baik. Mengikut anak murid ni dia kata memang rezeki akan tak bertambah dah. Seperti mana yang Allah Ta'ala dah tulis. Banyak tu lah. Masa mana sampai pukul berapa sampai kepada kita, masa tak berubah, rezeki juga tak berubah. Tetapi yang berbezanya, anak murid dia kata tentang harta. Harta tu, harta dia boleh bertambah dan boleh berkurang dengan sebab usaha kita. Kita usaha lebih, dapat lebih lah. Dapat harta. Sebab di sana ada beza rezeki dengan harta. Ramai hari ni kita kata orang duk cari usahanya nak dapat harta yang banyak. Biasanya orang ni kalau ada harta banyak, dia rasa lega, dia rasa seronok, dia rasa selesa. Sedangkan ramai juga orang yang ada harta susah. Orang yang ada harta tak senang.
Orang yang tak ada harta senang, ada juga orang macam tu. Kan? Tapi oleh kerana kebanyakan manusia ni dia nampak dengan usaha itu boleh bertambah. Yang boleh bertambah tu bukan rezeki, tapi kita duk kata rezeki. Kan? Tengok orang tu rezeki dia murah. Kan? Buka perniagaan maju. Kan? Usaha kita kata apa tanaman jadi dan sebagainya. Kan? Di sana ada lagi beza rezeki. Kan? Sebab rezeki itu Nabi kata mana yang kita dah dah dapat, dah masuk ke mulut, dari sudut pakaian yang kita dah pakai. Kan? Kadang-kadang beli pakaian mahal, belum tentu kita boleh pakai lama. Kan ada peribahasa kata Allah membeli menang memakai. Kan? Beli hak mahal boleh guna lama, belum tentu juga. Kadang-kadang kita beli hak mahal, kan? Tahan lasok, pakaian tahan lasok. Kan? Tak boleh pakai lama pun, baru pakai 2 kali dah hilang. Kan? Hilang, tak jumpa cari ke mana, dibawa lari oleh anjing, dicuri oleh orang dan sebagainya. Kan? Dan juga kadang-kadang kita beli hak mahal, sayang nak pakai. Kan? Tak pakai. Kan? Jarang kita pakai, mana kuranglah rezeki kita. Sebab rezeki tu kita dah pakai. Hak boleh pakai tu rezeki. Kadang-kadang duduk simpan je. Kan? Hak simpan tu kita istilah dikategorikan sebagai harta. Baik. Jadi mengikut Hatim dan juga Syakir, dia kata harta boleh bertambah. Kan? Dan juga boleh berkurang. Kan? Dengan usaha. Kalau tak usaha, tak. Kan? Dan kita kena ingat bahawasanya kan, di akhirat nanti hak lebih-lebih tu hak kena hisap. Itu akan ditanya. Jadi seolah-olah hari ni manusia yang melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan berusaha untuk memperbanyakkan soalan dia di akhirat. Kan? Memperbanyakkan tanggungan dia di akhirat. Kan? Bila mana kita dapat harta yang banyak, maka di sana kita akan dipersoalkan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kan? Mengenai nikmat-nikmat yang kita dapat itu akan ditanya. Kan? Mana kita dapat, kita guna ke mana. Kalau sekadar duk simpan je, hanya tu tak ada, bahkan menyusahkan kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut kepada orang-orang bakhil. Orang yang bakhil ni dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala kata jangan duk ingat. Kan? Maksud dia jangan ingat bahawa orang bakhil itu apa yang dia dapat itu sebagai satu kebaikan. Bal huwa syarrul lakum, bahkan itu satu keburukan. Orang bakhil dapat lagi banyak, itu bukan satu kebaikan tetapi satu keburukan. Kan? Kerana saya tahu aku nama bakhlu bihi yaumil qiyamah. Di akhirat nanti dia akan dipikulkan dengan barang-barang yang dia duduk simpan, yang dia tak guna, yang dia bakhilkan dulu. Di akhirat nanti dia akan dipikulkan, ditanggung dengan apa yang dia dapat. Mana lagi banyak dapat, akan usaha-usaha cari sehingga banyak harta dan dia tidak manfaatkan, maka di sana lagi susahlah dia. Baik, tapi di sini kita lihat ada beza antara rezeki dan juga harta. Mengikut Syekh Hatim dan juga Syakir ini, kalau rezeki memang tak boleh bertambah dah. Banyak mana yang Allah Ta'ala tulis, banyak mana kita dapat, maka banyak itulah. Usaha ko, tak usaha ko, banyak tu dapat, banyak itulah. Yang berubah dengan sebab usaha adalah harta. Kemudian disebut lagi pendapat ini dikata salah kerana dalil mengenai 2 perkara itu hanya satu. Ada pula kata yang tu pun tak berapa tepat juga. Tak betul. Sebab dia kata dalil dia satu je. Yakni sudah diberi. Sudah diberi. Mana isunya? Kalau kita kata rezeki itu sesuatu yang sudah diberi. Baik rezeki yang madmum maupun yang maksum. Telah dituliskan seperti contohnya si fulan bakal kaya dan si fulan bakal miskin. Tang situ pun orang yang banyak harta banyak mana pun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata dengan usaha, sebab ada juga orang yang usaha banyak dia usaha, tak bermakna banyak dia dapat. Ada yang usaha semata-mata usaha je, tapi tak dapat. Ada orang yang usaha dapat. Mana menunjukkan juga ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah Taala tulis, orang yang akan dapat banyak, menyebabkan dia akan jadi nak berusaha. Kehendak-kehendak itu Allah Taala datangkan. Rasa nak, sehingga dia ikut rasa hendak itu. Sebab kita kan ada nafsu. Kita makna rasa kehendak itu kalau kita ikut dengan kehendak nafsu, itu menyebabkan kita akan jadi susah. Tapi kehendak itu kalau kita ikut berdasarkan agama syariat, maka kita senang. Allah Ta'ala jadikan kita rasa nak. Nak itu kita lihat. Nak itu
agama benar ataupun tidak, kemudian kita buat juga kerana agama. Kan? Rasa nak baca Quran, rasa nak semayang, rasa nak buat kebun, kalau kita kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dinilai, barulah ada manfaat. Kalau tidak kerana agama, nak sembahyang sekalipun tidak kerana agama, itu memberi mudarat kepada kita. Kan? Nak kita kata buat kebun, nak bercucuk tanam. Kan untuk apa? Sebab kita tengok orang bercucuk tanam, dia dapat hasil yang banyak. Dapat hasil yang banyak, kita pun nak hasil yang banyak juga, kita pun buat. Kan? Buat kerana itu, kerana nak hasil itu, tu jadi susah tu, akan menyebabkan kita akan jadi susah kalaulah hasil tanaman kita dirosakkan oleh binatang, oleh ulat-ulat, dicuri oleh orang, kita akan rasa merana, kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih dan sebagainya. Tapi kalau kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala suruh berusaha, maka kita pun berusaha. Akan tak dapat hasil, kita pun redha, kita pun tak ada masalah. Allah Taala dah tulis dah macam tu, dah tentu dah macam tu. Akan mana boleh jadi Allah, mana dia ada hikmah dia. Akan orang yang buat kerana Allah Taala, dia akan nampak hikmah, dia akan lihat kepada hikmah. Ada hikmah di sebaliknya. Akan boleh jadi dengan sebab kehendak itu, ada Allah Taala datangkan, kita kata kehendak, ada kehendak nak buat. Nak buat itu dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akan untuk bertani, kita kata, akan bercucuk tanam. Dan hasil tak dapat. Allah Taala dah tulis dah tak dapat. Akan dia buat-buat, tiba-tiba hasil tak dapat. Akan maka dia tidak akan sedih. Sebab apa? Sebab dia tahu itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan hikmahnya boleh jadi Allah Taala nak supaya dia sihat. Kan? Orang lain sanggup bersusah payah nak kesihatan itu, pergi masuk gym, bayar pula situ, habis duit dan sebagainya. Kan? Ataupun usaha ke arah lain lah, kita kata petang-petang maghrib duduk jogging dan sebagainya. Kan? Awal pagi subuh, belum subuh dah jogging dah untuk kesihatan, sampai subuh tak semayang. Kan? Duduk jogging. Baik. Yang ni dia pergi buat kebun, dengan buat kebun pun berpeluh-peluh juga, membakar kita kata kalori dan sebagainya. Kan? Dapat sihat, Allah Taala nak beri dia sihat. Kan? Dan Allah Taala tak beri dia sudut hasil, Allah Taala tak bagi. Kan? Dia nampak hikmah tu, Allah Taala nak bagi dia sihat. Kan? Sebagai satu senaman kepada dia dan sebagainya. Sebab apa gunanya kalau kita duit banyak tapi tak sihat? Kan? Orang ni dapat hasil yang banyak. Kan? Dan penyakit pun Allah Taala bagi. Banyak juga penyakit. Kan? Duit banyak. Duit 2 juta. Tapi tuannya duk takati lah. Duk takati hospital. Kan? Makan kita kata biskut lutut ya. Biskut lutut cicah air masak ya. Kan? Makan taruh tu ya. Kan? Apa beza dia dengan orang susah? Kan? Tak ada beza. Kan? Berbanding dengan dapat sihat. Dapat sihat ni. Kan? Dia makan sedap. Makan sedap tak bermakna kita makan yang hebat-hebat tu. Makan udang galahnya tak. Kan? Sebab ada orang makan udang galah, kan? Tak berapa sedap. Kan? Sebab apa tak berapa sedap? Bukan masakan tu tak sedap. Kan? Tapi sebab apa? Sebab nak bayar lepas tu. Kan? Fikir udang galah seekor ni berapa. Kan? Daripada kita kata duk makan tu, duk fikir dah berapa lah kena bayar, dah pening kepala. Mana menyebabkan rasa sedap pun dah tak ada dah. Dah hilang dah. Baik. Ada orang dia makan hak murah ya. Pucuk ubi kayu. Pucuk ubi kayu. Kan? Celah, cicah sambal belacan. Oh, berselera. 3 pinggan habis nasi. Kan? Makna, kan? Itu semua kan? Diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selera kita pun Allah Taala susun dah. Allah, ada orang berselera dia tang sini, ada orang tang sini selera dia. Selera tak sama. Kan? Ada orang dia tak boleh makan mi Bandung. Kan? Tak boleh makan mi Bandung sebab apa? Kan? Adalah alergi dan sebagainya, ataupun memang tak minat. Ada orang tak minat makan laksa. Kan? Ada orang tak minat tu mana? Kan? Orang hak tak minat makan benda mahal tu kira rezeki tu. Kan? Tengok benda-benda mahal dia tak minat. Tak ada selera nak makan macam pizza ke apa nama hak mahal tu. Dia tengok tak selera. Kan? Oh, cerita KFC sedap dia tak selera. Baik makan ayam kampung dia kata. Kan? Ayam kampung masak lemak itu murah ya. Kan? Selera dia tu situ. Baik. Jadi dia kata apa pun rezeki itu Allah Ta'ala dah tulis dah kepada kita. Akan masalah kalau kita bincang masalah rezeki, akan kena ingat Allah Ta'ala tulis menyebabkan tidak mengganggulah ibadat kita. Yang penting kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun perbuatan kita itu dalam bentuk keduniaan. Macam kita kata kita bercucuk tanam, kita menyangkul, kita berjalan, akan kita pergi pekan. Pergi pekan pun kalau niat kita kerana agama,
maka dia dikira sebagai ibadah. Akan berniaga, akan berniaga sebab apa? Akan Islam suruh berusaha, kita buat, kita berniaga dapat pahala. Akan mana untung tak untung itu Allah Taala dah tulis dah. Akan mana kita buat kerana agama, berniaga dengan amanah. Akan baik. Allah Ta'ala mengisyaratkan mengenai perkara itu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Baik. Dikatakan bahawa Allah Ta'ala sebut awal-awal cerita masalah rezeki dan sebagainya, Allah Ta'ala dah beri mengikut apa ni kehendak-kehendak dia, mengikut keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya apa dia, antaranya supaya kita tak sedih. Kalau apa yang kita buat hilang daripada kita, yang kita usaha hilang, kita tak dapat hasil, kan kita buat gini tak dapat, kita tak sedih. Sebab apa? Sebab Allah Taala dah tulis dah. Kan Allah Taala jadi dah macam tu. Kan kehendak-kehendak pun Allah Taala datangkan kepada kita sebagai satu ujian. Allah Taala nak beri pahala, akan menguji kesabaran kita dan sebagainya. Maka kita tahu itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita redha, kita dapat pahala. Dan juga supaya kita tidak terlalu gembira dapat hasil yang banyak, kita akan jadi sombong, jadi bangga, kita hina orang, kita menyalahkan orang, tak nak berusaha dan sebagainya. Kita tengok orang ni jenis pemalas, patutlah hidup dia susah dan sebagainya. Sedangkan ramai juga orang rajin hidup susah, dan orang malas hidup senang pun ada juga. Baik, jadi Allah Ta'ala beritahu supaya kita, kalau kita dapat hasil, kita tidak sombong, kita tidak bangga dengan itu. Kita nampak ini Allah Ta'ala bagi. Samalah kita berada di tahap mana sekalipun. Kita sebagai seorang ilmuwan, seorang yang cerdik pandai, kita orang hebat, ada 4 doktor. Kalau nak sebut nama kita, kena doktor 4 kali dulu. Doktor, baru ada nama kita. Nak beritahu hebatnya kita, kena ingat bahawa kehebatan itu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan kita orang yang minat belajar, minat kepada ilmu. Maka jangan duk bangga. Sebab apa? Minat tu Allah Taala beri. Kita boleh pergi masjid, kita boleh khatam Quran, sebulan sekali, kita boleh baca 1 juz satu hari. Jangan bangga. Sebab apa? Itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan kita terbuka hati nak pergi masjid dan sebagainya. Maka sepatutnya bersyukur. Kita dapat hasil, bersyukur. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hina orang. Oh ni malas kerja, patut hidup dia susah, patut dia merana. Sebab apa? Malas bekerja. Sedangkan ramai juga orang yang berusaha lebih usaha dia daripada apa hak dia dapat. Dapat tak banyak mana. Usaha banyak. Kita tengok orang-orang di kalangan yang disebut sebagai gelandangan, orang susah dan sebagainya, bukan tak berusaha. Masa kerja dia lebih banyak berbanding dengan sebahagian orang. Ambil kita kata upah mesin rumput, panjat pokok, petik kelapa, kutik botol-botol dan sebagainya. Boleh katakan 24 jam tu tempoh kerja dia lama. Tapi hidup tak senang juga. Kalau dia menjadi manusia bersyukur, dia beruntung. Lebih beruntung daripada seorang pegawai yang kerja je masuk keluar pejabat, tanda tangan mana kerja pun, ya tanda tangan bukan berpeluh pun. Dapat banyak. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, pengutip sampah itu lebih mulia berbanding dengan orang hak kerja tu. Kalau mereka itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sombong, takabur pula dengan apa yang dia dapat. Kenapa? Allah Ta'ala dah beritahu dah, bahawa rezeki Allah Ta'ala dah tulis dah. Rezeki, harta benda banyak mana ditakdirkan, orang ni kaya, orang ni miskin, mana semua disusun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ditugaskan untuk beribadat ya. Siapa-siapa pun kamu, sama ada orang miskin ke orang kaya ke, kaya miskin itu sebagai pelengkap kehidupan atas muka bumi. Nak bagi sempurna hidup manusia, kena ada orang miskin, kena ada orang susah, kena ada orang kaya, kena ada orang senang. Supaya berlaku tolong menolong. Orang kaya tolong orang miskin tolong orang kaya. Orang miskin tolong orang kaya ni macam mana? Biasanya orang kaya tolong orang miskin, kita mudah nampak lah. Baik. Kena ingat bahawa orang kaya juga perlu kepada orang miskin. Kalau tak ada orang miskin, payahlah dia nak kaya. Kereta kena bawa sendiri, rumput kena mesin sendiri. Disebabkan ada orang miskin, orang susah, mereka ni ambil upah untuk mesin rumput, untuk kita kata cuci longkang dan sebagainya. Sebab itu macam kita juga kena hormat orang-orang yang
kita tengok pada pandangan masyarakat macam kerja hina lah, kerja kutip sampah, kan. Patutnya kita berterima kasih kepada mereka, sebab dengan adanya mereka, kan, kita boleh berada dalam suasana bersih. Kalau tak nak agak kita pun kekok tak pandai nak buat dan sebagainya, kan. Kita pun hidup susah juga. Baik, mana kaya miskin ditulis oleh Allah Ta'ala mengikut takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan kita berada di tahap mana, kan. Tahap sederhana, kan. Tahap kaya biasa, kaya melampau, tahap miskin biasa, miskin merana dan sebagainya, kan. Yang penting kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua itu, kan, ditulis oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala beritahu bahawa, kan, perkara itu supaya kita tidak susah kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala. Kita dah usaha tak dapat hasil, maknanya Allah Ta'ala dah tulis kita tidak jadi susah hati, dan supaya kita tidak sombong. Wala tafrahu bima atakum, dan kita tidak bergembira melampau, kan, dengan apa yang kita dapat Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita tidak akan gembira melampau sehingga menghina orang, kan, menyalahkan orang dan sebagainya, sedangkan hak kita dapat pun pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi disebut sini, dia kata ini kerana jika harta perlu dicari, ini bermakna ia boleh bertambah dan boleh berkurang apabila tidak dicari, sehingga wujudnya alasan merasa gembira atau sedih disebabkan oleh kelalaian atau banyak berangan, kan? Jadi dia kata kalau harta tu boleh kita carilah, kalau harta tu kita boleh kita cari, kan? Mana maksud dia, harta kalau kita cari dia akan banyak, kalau tak cari tak banyak, kan? Jadi di sana dia kata menyebabkan jadi susah hatilah, kan, sehingga wujudnya alasan merasa gembira ataupun rasa sedih, kan. Rasa sedih sebab apa? Sebab dia lalai, kan, dia banyak berangan sehingga dia tak dapat kekayaan, tidak dapat kemewahan seperti mana orang lain. Orang tu dia mencari banyak tu dapat banyak tu, kan. Jadi kita ni dulu tak dan, kan, sibuk duk jaga orang sakit dan sebagainya, sehingga tak dan nak cari harta tu. Kita kata kita menjadikan kita tu tak ada harta, kita akan rasa sedih, kita akan menyalahkan orang, kan. Orang ni punya pasalah gini. Ada orang tak boleh nak berusaha, boleh jadi kerana anak dia cacat dan sebagainya. Ada orang belum anak cacat, belum mak ayah sakit dan sebagainya, sehingga dia kata dia tak sempat berusaha, tu jadi miskin, kan, jadi susah. Baik, contoh lagi dia kata dia kata aku sangat menyesal kerana tidak bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki sehingga aku melarat. Dia akan kata gitulah, dia akan rasa. Sebab apa? Kan, sebab dia ingat dengan cari tu boleh dapat banyak, dengan usaha tu boleh dapat banyak, kan. Bila mana dia ingat cari dapat banyak, tak cari tak dapat, dia akan menyalahkan nasib diri dia dan sebagainya, kan. Dulu ruginya aku dulu tak belajar sehingga hari ni tak boleh nak kerja hebat dan sebagainya, kan. Maka kalau kerja hebat pun boleh tu jadi orang gembira lagi, sebab kadang-kadang kerja hebat lagi pening kepala, lagi susah hati. Ada orang dah bekerja hebat dah, letak jawatan tak nak, kan. Suka kita kata biasa-biasa. Ada kawan saya, kan, dah berada pada tahap yang kita kata hebat, letak jawatan, kan, letak jawatan tak nak bebas, kan. Bahkan ada orang belajar tinggi, kan, balik tak kerja sebab apa? Sebab nak bebas. Dia suka secara kita kerja sendiri, kan. Mana buat kelas tuition dan sebagainya, tak terikat. Baik, oleh kerana itu Allah sentiasa mengingatkan kita agar tidak bersedih dan jika tidak mendapat sesuatu pun. Perintah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingatkan kita supaya tak sedih. Kalau kita tak dapat sesuatu yang kita nak, jangan sedihlah. Sebab apa? Sebab benda tu Allah Ta'ala dah tulis dah. Kalau kita ditakdirkan dapat, kan, kita akan dapat. Kalau ditakdirkan tak dapat, kita tak akan dapat, kan. Ramai mana di kalangan kita dulu tak terfikir boleh ada rumah sendiri, boleh ada kereta sendiri, kan. Tiba-tiba hari ni boleh dapat. Bahkan kadang-kadang kita tengok, kita tak merasalah tengok kereta hebat. Satu ketika dulu kereta tu hebat, kan. Tapi ditakdirkan dapat juga walaupun kita orang tak hebat, kan. Lama-lama kereta tu dah jadi murah, kita pun boleh beli, dapat juga, kan. Dah ditakdirkan dapat. Jadi kita tak sedihlah, kan. Dan jangan bergembira jika mendapat rezeki yang banyak, kerana semua itu bukan hasil usaha dan penat lelah kita, melainkan ketetapan Allah yang ditulis pada Lauhul Mahfuz. Kalau kita ingat gitu, kita tak akan sedih, kan. Kita dapat banyak pun Allah Ta'ala tulis. Mana menyebabkan kita bersyukur. Dapat Allah Ta'ala bagi, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mana kena jadi orang mukmin yang disebut oleh Nabi, orang mukmin ni kira ajaib lah, pelik lah, kan. Dia berada di mana pun kira beruntung. Dia dapat musibah, dia sabar, dapat pahala, kan. Musibah campur sabar, jawapan dia pahala, kan. Kemudian dia dapat kebaikan, kan. Dapat keuntungan,
campur syukur. Dia bersyukur. Jawapan dia pahala juga. Kan? Campur kok mana pun dapat pahala. Itu pelik tu. Maknanya kan orang mukmin itu adalah orang yang pelik, orang yang hebat. Kan kok mana-mana pun dia dapat pahala. Seterusnya kepada seorang pengemis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala pernah sebut, dia katakan sini, Allah Taala Rasulullah pernah sebut kepada seorang pengemis. Dia kata, boleh ambillah apa yang kau minta, kerana walaupun engkau tidak datang ke sini, barang akan datang kepadamu, kerana telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mengapa engkau mesti meminta-minta? Hanya memalukan diri sendiri, tidak kau minta pun ia akan datang kepadamu. Kepada pengemis datang minta, kan? Nabi kata ambil, kan? Ambil. Mana apa kamu minta apa dia tu, kamu ambil lah, kan? Sebab apa dia? Kan? Sebab bendanya dah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau benda tu kamu dapat, kamu minta, orang akan beri. Minta itu usaha. Kan? Orang beri dengan sebab kamu minta itu. Kan? Dan menunjukkan barang tu dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hak kamu. Kalau kamu tak minta pun, barang tu akan datang. Kamu akan dapat. Orang akan bawa barang tu kepada kamu. Seperti mana juga kita lihat contoh-contoh apa nama ni, mudah lah baru ni masa PKP tu. Kan? Ramai orang terbuka hati untuk menyumbang, kan? Dan ada orang yang sanggup untuk menghantar barang-barang keperluan asas kepada orang-orang yang difikirkan terdesak, susah, memerlukan dan sebagainya. Dia tak minta pun, tak isi borang pun, kan? Tak isi borang, tak minta, tapi ditakdirkan dapat. Kan? Sebab tu kita disuruh berusaha, kan? Usaha kerana Allah Ta'ala suruh, kan? Mana bila kita buat kerana Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Dapat tak dapat, Allah Ta'ala yang tentukan. Baik. Jadi Nabi kata buat malu lah, duk minta tu buat malu. Kalau minta pun, kalau Allah kata tak dapat, kita tak akan dapat. Minta lah banyak kali pun tak dapat. Kan? Yang ni bukan larangan meminta. Kan? Memang dari sudut meminta sedekah dilarang oleh agama. Agama tak suka. Kan? Isunya kita, macam contoh kita mohon. Sebut mohon lah, sedap sikit. Kan? Kita mohon. Bukan larangan memohon. Mohon boleh. Kan? Tapi dapat, bersyukur kepada Allah. Tak dapat, tak apa, sabar. Sebab tahu dah Allah Ta'ala tulis. Mana kalau tak minta pun, kalau ditakdirkan dapat, kita akan dapat. Cuma suasana hari ni setengah-setengah tu dalam bentuk mohon. Kita mohon sebab apa? Sebab mohon tu tak salah, boleh. Tapi mohon biasalah. Bukan sampai tak dapat kita menyalahkan orang, menyalahkan apa dia, orang-orang yang tertentu lah, orang-orang yang berjawatan dan sebagainya. Kan, apalah tak boleh pakai lah, YB ni minta tu tak dapat, minta ni tak dapat, dia akan jadi macam tu. Tapi kalau kita mau, itu antara usaha kita. Kita sekadar berusaha sebab apa usaha? Sebab Allah Ta'ala suruh. Usaha je. Kan, lepas tu dapat tak dapat, kan, maka tunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun tentang meminta sedekah, itu memang agama tak suka lah. Kan? Mana dilarang, baik, lebih baik kita berusaha ke cara lain. Kan? Sebab yang tu Allah Ta'ala bagi, kita akan dapat. Kita usaha ke arah lain, kan? Mana kita nak elok daripada larangan agama tu. Agama tak suka meminta sedekah ni. Minta sedekah untuk diri sendiri. Ada memohon sumbangan, yang tu tak apa. Nak buat masjid, itu bukan untuk diri kita. Baik. Berbeza pula, dia kata, lain pula dengan urusan pahala. Jadi cerita urusan dunia, sebab apa dia? Kan? Sebab nak elok kita daripada terhalang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebutlah masalah rezekinya. Kan, masalah rezeki, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, masalah apa dia, harta dan sebagainya, yang tu kita kena banyak berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tajuk kita pun tajuk tawakal lah. Baik. Berbeza, dia kata, dengan urusan pahala. Kita diwajibkan mencari pahala seperti diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tang pahala kita kena cari sebab Allah Ta'ala suruh. Bila mana kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dikira pahala. Macam juga bekerja urusan dunia, Allah Ta'ala suruh, kan? Suruh bercucuk tanam, suruh berniaga, kan? Maknanya kita buat itu, kan? Allah Ta'ala suruh, maka kita berusaha, kan? Bila mana kita usaha kerana Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Sama ada berniaga ke apa dia pun, akan bertani dan sebagainya, kan? Buat kerana Allah Ta'ala, kita akan dapat pahala. Masalah rezeki, masalah pahala, kata kita diwajibkan mencari pahala seperti diperintah oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah tidak memerintahkan kita mencari rezeki. Sehingga jika kita meninggalkan perintah itu, yang perintah pahala, kita akan berdosa. Allah Ta'ala suruh buat, kita tak buat, berdosa. Itu isu pahala. Kan? Suruh sembahyang kan dapat pahala. Kan? Bila mana kita tak buat, kita berdosa. Allah Ta'ala suruh bersedekah, zakat, kita tak buat, berdosa. Kan?
rezeki, kan kita tak usaha pun, kan mana tak berdosa, kan tidak berdosa, tak salah. Kalau tak, dikatakan dulu dalam kitab dah sebut dah, berdosalah para nabi. Sebab nabi tak berusaha, kan tak bekerja lah, kita kata tak bekerja, maka berdosalah dia, kan. Kalau itu juga dikira sebagai satu kesalahan. Berbeza dengan pahala Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh kita cari. Allah tidak menjamin pahala sebagaimana Allah Ta'ala menjamin rezeki. Dengan demikian, banyak sedikitnya pahala dan seksaan Allah bergantung kepada perbuatan kita. Yang tu, kan, mana kita kan diletak atas muka bumi pun, kan, untuk apa dia? Untuk tugas kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tujuan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cari harta banyak-banyak. Kan kita ramai juga di kalangan kita dah menyeleweng, duduk atas dunia cari harta banyak-banyak. Sedangkan itu bukan matlamat. Matlamat kita untuk mencari pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan sebab tempat ataupun tempat kau tempuh masa kau untuk melakukan ibadah sekarang lah. Mana masa kita berada atas muka bumi, bukan di tempat lain. Masa kita berada di alam kandungan, bukan tempat untuk mencari pahala. Kan mana satu ni je. Kan sebab tu disebut bahawa orang ni bila mana dia nak mati, kan mulalah dia minta dengan Allah Ta'ala. Kalau dalam surah Munafikun, minta tangguh untuk bersedekah. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Kan minta Allah nak tangguh tempoh masa dia li ajalin qarib, untuk tempoh masa terdekat, masa singkat sikit lagi. Fa asaddaqa wa aku minas salihin, untuk bersedekah, kan nak buat pahala. Sebab kalau dah mati masuk alam barzakh, tak ada dah sana sedekah tak ada, nak buat pahala tak boleh dah. Kan masuk alam barzakh dan alam-alam ke seterusnya, itu adalah untuk mengecapi nikmat-nikmat itu. Kan baik, jadi jangan kita lari daripada matlamat asal. Kalau lari matlamat asal, rugi. Atas dunia tempat buat pahala, tiba-tiba kita cari harta. Kan sampai masa kita mati, harta benda kita cari atas dunia, di sana tak boleh bawa dah, tak berguna dan sebagainya. Kan jadi di sana memerlukan pahala. Sana nak buat pahala tak boleh. Nak buat pahala di alam barzakh tak boleh dah. Kan dalam di alam kubur kita nak bersedekah, kita nak baca Quran, nak sembahyang. Orang mati memang tak sembahyang dah. Kan tidak ada kewajipan untuk dia sembahyang solat, sebab tu orang mati tak sembahyang. Orang sembahyang kepada dia. Kan kalau dia sembahyang sendiri je lah. Kalau boleh pahala, tak ada dah, pahala tak ada. Kan kalau dia baca Quran, kalau duk mati baca Quran juga tak ada guna, tak ada pahala. Orang mati ni sama macam orang tidur lah. Kan orang tidur, duk tidur lena, tengah-tengah lena tidur tu dia mengaji baca Quran. Kan tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab masa tu dia dikira macam orang tak berakal. Kan kata-kata dia tidak diambil sebagai hukum. Kan tidak diambil sebagai hukum. Kan tak jatuh hukum lah. Kalau dia tengah tidur, dia melafazkan kalimah murtad contohnya, tidak dihukumkan murtad. Sebab apa? Sebab dia mati ni adik-beradik dia tidur ni kira adik-beradik mati. Baik, jadi disebut bahawa perbezaan antara keduanya ialah seperti yang dikatakan oleh sebahagian ulama. Apa yang dituliskan pada Lauhul Mahfuz ada dua bahagian. Yang satu dituliskan secara mutlak, tanpa syarat dan tidak bergantung pada perbuatan seseorang, iaitu masalah rezeki, dan yang kedua ajal. Itu Allah tulis dah tetap dah. Kan masalah rezeki banyak mana, ajal banyak tempoh masa kita sampai bila kita akan mati. Kan Allah Taala dah tentu dah. Beza yang dikatakan antara apa dia dikata masalah apa yang disebut oleh ulama, kan yang ditulis masalah ajal, masalah rezeki, kan ditulis di Lauhul Mahfuz dah. Allah Taala dah tulis dah. Kan satu ditulis secara mutlak tanpa syarat dan tak bergantung kepada perbuatan seorang. Masalah rezeki dan juga tu ajal itu bukan usaha kita. Makanlah ubat nak bagi sihat, kan supaya tak mati, tak ada. Kan sampai masa kita akan mati. Firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezeki dia. Kan itu antara hujah dalil Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Seterusnya firman Allah Ta'ala tentang ajal pula, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walaupun sesaat, dan tidak dapat pula didahulukan.
sampai masa dia mati. Kan mana tanpa kita usaha, tak usahalah tak mana nak bagi panjang umur tak ada. Ubat panjang umur pun tak ada jual kat kedai. Gilah cari kat farmasi mana pun tak ada. Kalau ada, kan orang pakat beli, kan tapi tak ada. Orang tak boleh nak cerita ubat panjang umur. Kan panjang lain boleh, nak bagi panjang rambut ke, kan rambut kepala botak bagi tumbuh rambut, itu ada ubat dia. Tapi nak bagi panjang umur tak ada. Kan hak panjang umur Nabi dah sebut lah. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia nak umur dia panjang, kan maka hendaklah dia menghubung silaturahim. Menghubung silaturahim. Yang tu pun ulama bahas panjang tu, panjang dia macam mana. Ada ulama kata tempoh ajal dia tetap juga macam tu. Kan tapi panjang itu dikatakan tempoh masa kebajikan, tempoh masa kebaikan. Dalam usul dia tu kebajikan itu lagi banyak berbanding dengan tempoh dia lara, dia lalai dan sebagainya. Ada hak kata macam tu. Kan ada yang kata panjang betul, sebab kita tidak ada keputusan lagi, kita pun tak tahu tempoh ajal kita sampai berapa. Kan kalau tarikh lahir ada, tarikh mati tak ada. Bila mana tak ada tarikh mati, kita pun tak tahulah akan betul panjang ke. Kalau ada tarikh mati, kita pun banyak bersedekah, banyak menghubung silaturahim, kita boleh nampaklah situ. Baik. Jadi wallahu alam, kita sambung kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara yang Allah Taala tetapkan. Kan. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.